Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. So, memandangkan kita dah habis semua bab sains tingkatan 4, kita pergi kepada perbincangan soalan. Soalan-soalan yang hampir mirip kepada SPM. So, kita bincang. Kita tak ikut bab tapi kita bincang soalan-soalan, kita tengok macam mana cara jawab dan jawapan-jawapan yang boleh mendapat markah yang penuh. Okey? Kita pergi soalan yang pertama. Saya dalam perbincangan soalan kali ni, saya lebih berfokus kepada kertas 2 sebab sebelum-sebelum ni saya dah bagi banyak kertas soalan yang bahagian objektif. So sekarang lebih kepada kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Alright. So untuk soalan yang pertama, okay, Rajah menunjukkan sistem endokrin bagi seorang perempuan. Okey, ini ialah sistem endokrin bagi seorang perempuan. Okey, soalannya, namakan kelenjar K. Okey, nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh K. K ni K. Ada L, M, N. Okey, saya tunjuk soalan dulu, nanti kita bincang. Soalan B ditanya, hormon Y mengawal aras glukosa dalam darah dan merangsang penukaran glukosa yang berlebihan. Nyatakan organ yang terlibat dalam penghasilan hormon Y. Okey. C pula, Abu berasa sangat gembira kerana dia mendapat markah tertinggi untuk subjek sains dalam peperiksaan akhir tahun. Tandakan betul dalam petak yang disediakan bagi hormon terlibat dalam situasi ini. So, ni ialah satu soalan, set soalan. Okey, berapa markah? 1, 2, 3, 4 markah. Kita tengok apa jawapannya. Satu lagi soalan, D. Rajah 5.2 menunjukkan dua individu yang berbeza ketinggian. Okey, ada yang rendah, ada yang tinggi. P rendah, Q tinggi. Individu Q mempunyai ketinggian luar biasa berbanding individu P yang berketinggian normal. Q dia tinggi lain macam, tak normal. Okey, soalannya berdasarkan sistem endokrin, nyatakan penyebab bagi ketinggian yang luar biasa dialami oleh individu Q. Okey. Yang kedua, namakan kelenjar endokrin yang terlibat di 5D1 yang terlibat kat sini. So kita tengok jawapan. Untuk soalan A, namakan kelenjar K. Okey, K berada di sini. Okey, ni K. Kita ada beberapa jenis kelenjar. Okey, yang di atas ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi untuk lelaki. Okey, kita ada 5 kelenjar utama. Okey, so di nama soalan dia, namakan kelenjar K. So kelenjar K ialah kelenjar tiroid. Okey, kita refresh balik. Yang ini ialah kelenjar pituitary yang berada di otak kita, kelenjar tiroid. L macam bentuk daun ni ialah pancreas. Okey, di atas ginjal ni ialah kelenjar adrenal. Okey, untuk sistem pembiakan ni ialah testis bagi lelaki. Yang ini ovari bagi perempuan. Okey, so jawapannya ialah kelenjar tiroid. Okey, yang dua, nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar K. Apa hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid? Okey, yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid ialah hormon tiroksina. Apa fungsi dia? Yang pertama, mengawal kadar metabolisme, mengawal perkembangan mental dan merangsang pertumbuhan fizikal. Mana-mana satu awak jawab, dapat satu markah. Okey, soalan B. Hormon Y mengawal aras glukosa. Tengok keyword dia, aras glukosa dalam darah dan merangsang penukaran glukosa berlebihan. Nyatakan organ yang terlibat dalam penghasilan hormon Y. Organ apa yang terlibat untuk menghasilkan hormon Y itu? Okey, hormon pankreas. Dia merembeskan hormon apa pankreas ni? Okey, pankreas dia merembeskan hormon insulin. Apa fungsi insulin? Untuk mengawal aras glukosa. Okey, dia tak tanya apa hormon dia, dia tanya fungsi hormon tu. Okey, alright. C. Abu berasa sangat gembira kerana dia mendapat markah tertinggi untuk subjek sains dalam peperiksaan akhir tahun. Tandakan betul dalam petak yang disediakan bagi hormon yang terlibat dalam situasi ini. Insulin, adrenalina, estrogen. Okey. Sebelum kita jawab, kita pergi satu persatu. Okey. Insulin, dah ada jawapan untuk atas ni. Dia mengawal aras glukosa. Okey. Hormon estrogen, iaitu hormon pembiakan, mengawal ciri-ciri seks sekunder bagi seorang perempuan. Okey. Adrenalina, inilah hormon yang mengawal perasaan kita dalam keadaan kecemasan, gembira, perasaan-perasaan, semuanya adrenalina yang rembeskan. Okey, so jawapannya ialah adrenalina. Soalan D. Okey, dalam situasi ni dia ada P dan Q. P normal, Q luar biasa ketinggian. Soalannya, berdasarkan sistem endokrin, nyatakan penyebab bagi ketinggian yang luar biasa yang dialami oleh individu Q. Okey,
Sistem lagi menyatakan sebab. Kenapa dia terlampau tinggi? Okey. Jawapannya ialah hormon yang mengawal pertumbuhan berlebihan. Okey. Hormon yang mengawal pertumbuhan ni dia terlebih. Sebab itulah ketinggian dia luar biasa. Alright. Okey. Namakan kelenjar endokrin yang terlibat. Apakah kelenjar endokrin yang terlibat yang mengawal hormon tadi itu? Okey. Jawapannya ialah kelenjar pituitari. Maknanya kelenjar pituitari dia rembeskan hormon yang berlebih kepada individu Q. Sebab itulah dia terlampau tinggi, lebih daripada normal. Okey, itu ialah jawapan untuk soalan yang pertama. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Alright. Rajah 6 menunjukkan kuasa penembusan bagi sinaran P, Q dan R. Soalan ni ialah soalan berkenaan dengan radioaktif. Okey, sinaran radioaktif. Okey. Namakan sinaran P dan Q dalam rajah 6. Ditanya P itu apa, Q itu apa. Okey, lepas tu di sini dia letak kertas, aluminium, plumbum. Okey. Okey, kalau sinar P dia tak lepas, okey, dia tak tembus kertas. Sinar Q ditembus tapi aluminium dia tak tembus. R semua tembus sampailah di plumbum. Okey, itu ialah soalannya. Kita terus pergi kepada perbincangan. Okey, jawapan. Okey. Okey. A. Namakan sinaran P dan Q dalam rajah 6. Okey, P. Apakah sinaran P? Kita recall balik, refresh balik. Dalam radioaktif ada 3. Yang pertama alfa, beta dan gamma. Okey. So, P ialah sinaran alfa. Okey. P ni ialah sinaran alfa. Q ni ialah sinaran beta. Okey, sebab sinaran alfa, dia kuasa penembusan dia rendah. Dia tak lepas menembusi kertas. Dan sinaran beta, dia tinggi sedikit daripada alfa. Dia lepas kertas tapi tak lepas aluminium. Okey? Alright. Soalan B. Apakah cas bagi sinaran R? Dia tanya R pula. Apakah cas? Kita recall balik. Kalau alfa, casnya positif. Kalau sinaran beta, casnya ialah negatif. Kalau R ni ialah gamma. Okey? Sinar gamma. So, sinar gamma ni ialah dia tak ada cas. Dia neutral. So, jawapannya ialah neutral. Alright. Berdasarkan rajah 6. C. Susunkan sinaran PQR berdasarkan kuasa penembusan. Okey, kita boleh tengok jawapan daripada gambar rajah yang dia beri. Okey, sini kuasa penembusan tinggi menuju ke kuasa penembusan rendah. Tengok kat sini jelah soalan. Okey, kalau yang rendah tu dekat paper ni, kertas ni tak lepas dah. Okey, so jawapannya ialah kuasa yang paling tinggi ialah R sebab dia boleh tembus semua sampailah di plumbum. Okey, selepas tu yang sederhana ialah Q. Yang paling rendah ialah P. So, jawapannya ialah R, Q, P. Satu markah. Katakan awak tersilap. Okey, awak buat sini Q, sini R. Tapi P betul. Awak hilang markah. Okey, dia kena betul semua sekali. Baru dapat satu markah. Soalan C. Nyatakan satu kesan letupan nuklear kepada manusia. Okey, kalau letupan nuklear berlaku, contohnya banyak dah. Di Chernobyl, di Fukushima, Jepun. Apa kesan dia kepada manusia? Okey, kematian dan mutasi. Salah satu awak jawab, dapat satu markah. Okey, kalau jawab dua-dua macam mana? Dua-dua, ambil yang betul. Okey? Okey, kalau satu salah, satu betul, kalau ikut permarkahan, awak akan salah. Sebab awak tulis jawapan yang betul satu, salah satu, tak ada markah lah. Okey, kalau buat dua-dua betul. Sebab itulah kena tengok kehendak soalan. Kalau dia nak satu, satu saja, confident. Okey, kalau nak dua, dua. Okey, jangan bagi lebih. Alright. E. Radioisotop K ditambahkan kepada baja untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh pokok kelapa sawit. Tandakan betul dalam kotak yang disediakan untuk mewakili radioisotop K. Okey, apa radioisotop yang kita boleh kaji kadar penyerapan baja? Okey, baja ni biasanya kita guna baja fosforus. Okey, kena ingat kalau baja je mesti kita guna baja fosforus. Urea, apa so kita belajar dalam 48 sebelum ni. Okey, karbon 14 bukan untuk kegunaan baja. Dia untuk kegunaan kita nak tahu umur ataupun usia fosil artifak. Karbon 14. Kalau iodine, untuk kita tahu perembesan hormon di tiroksina ni. Bukan. Okay, so jawapannya ialah fosforus. Alright. Soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan kamera lubang jarum. Ni ialah kamera lubang jarum. Okey, macam mana kita nak kenal pasti kamera lubang jarum? Tak payah susah, dia dah tulis kat sini, kamera lubang jarum. Percayalah, ni kamera lubang jarum. Senang cerita. Satu lagi kalau dia tak tulis, kalau kita lukis yang biasa, dia mesti ada satu lubang kecil. Ini namanya lubang kamera jarum. So, objek dia kat sini, tegak naik ke atas. Soalannya, dalam rajah 2, lukis satu gambar rajah sinar
untuk menunjukkan pembentukan image pada skrin, kita kena lukis gambar rajah sinar. Okey, soalannya okey. Nanti kita bincang terus, okey. So jawapan untuk tadi, kita kena lukis gambar rajah sinar. Yang pertama, okey, ni ialah rajah sinar dia. Daripada objek masuk ke dalam lubang jarum tadi tu, lubang kamera masuk. Okey, selepas tu di belakang skrin ni ialah image dia. Image dia terbalik. Sebab itulah ciri-ciri image yang terbentuk oleh kamera lubang jarum ni ialah dia lebih kecil. Kalau awak tak percaya, ukur. Okey, dia lagi rendah daripada objek. Selepas tu dia songsang, dia terbalik. Satu lagi dia nyata, dia ada di skrin. Alright. Okey, B. Nyatakan satu ciri bagi image objek yang terbentuk. Baru cakap tadi. Okey, ni ialah satu ciri. Dia nak satu-satu je bagi. Kalau awak tulis 3, pastikan 3-3 betul. Songsang, nyata, lebih kecil. Okey, soalan C1. Apakah kesan kepada image dalam setiap keadaan yang berikut? Yang pertama, kalau saiz lubang jarum ditambahkan. Mula-mula ada satu lubang jarum, dia letak 3-4 lubang jarum. Apa yang akan terjadi? Image terbentuk terang, tetapi kabur. Sebab apa terang? Sebab banyak cahaya boleh masuk dalam lubang tu. Tapi dia kabur. Sebab apa? Pertindihan image tadi tu. Sebab banyak lubang, cahaya masuk banyak. So, pertindihan image berlaku. Jadi, image tu akan jadi kabur. Okey, nombor 2. Sebuah kanta cembung diletakkan di hadapan lubang. Kita letak kanta cembung kat depan lubang tadi tu. So, image yang terbentuk terang dan tajam. Sebab apa? Semua cahaya akan menumpu. Sebab kata cembung ni, fungsi dia menumpukan cahaya. So, image yang terbentuk akan terang dan tajam. Alright. Soalan yang seterusnya. Rajah 6 menunjukkan rajah skematik bagi persilangan antara tumbuhan berbunga merah dengan tumbuhan berbunga putih. Okey, ni berbunga merah, ini berbunga putih. Okey, kena ingat kalau berbunga merah, kalau huruf R ni ialah untuk dia punya dominan, gen dominan. Kalau huruf kecil, gen recessive. Recall balik. Alright. So, ni ialah dia punya gambar rajah skematik lah. Bagi bila kita kahwinkan bunga merah, kahwin dengan bunga putih. Okey, so ni soalan-soalannya. Kita terus pergi kepada jawapan. Okey, so jawapannya lengkapkan rajah skematik yang ditunjukkan di atas. Okey, apa hasil generasi pertama ni? Okey, yang pertama sekali ni mudah je. Kita tak perlu hafal, tengok je soalan. R, tengok ada panah dia dengan R yang ini. R besar, R kecil. So, tulis R besar, R kecil. Okey, pertama. Yang kedua, R kecil dengan R kecil. So, R kecil dengan R kecil. Okey, sorry, silap. Okey. Ni, okey. R kecil, okey, R besar, R kecil, R kecil. Alright. Tu ialah jawapannya. Alright. Soalan B. Namakan proses A. Mana proses A tadi? Ni ialah proses A. Atas ni ialah proses B. Alright. So, proses A itu apa? Proses A itu ialah meiosis. Okey, pembahagian sel. Okey, proses B tadi ialah persenyawaan nak hasilkan anak. Okey, gen mana yang dominan? Gen bunga merah sebab dia huruf besar. Alright. Okey, nyatakan nisbah bagi tumbuhan berbunga merah kepada berbunga putih dalam generasi pertama. Okey, nisbah dia tengok sini gambar. Ni nisbah dia. Okey, so nisbah dia ialah 3 nisbah 1. 3 yang berwarna merah, 1 berwarna putih. Soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan periuk memasak yang diperbuat daripada logam tulen. Kena ingat logam tulen. Okey, terus pergi kepada perbincangan soalan. Kita tengok kehendak soalan apa. Okey, yang A dia tanya, nyatakan 4 sifat fizikal bagi logam tulen. Kena tahu apa sifat logam tulen. Kalau B pula ditunjuk beberapa alloy, pewter, duralumin, loyang dengan tembaga. So soalannya, kaji maklumat dalam rajah dan bina konsep alloy. Okey, jawapannya kena ada ikut kehendak soalan. Soalan nak kena pasti 3 ciri sepunya. Kena tulis ikut soalan. Okey, berikan satu contoh lain bagi logam. Yang ketiga, berikan satu contoh yang bukan alloy. Yang keempat, hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep alloy. Ikut kehendak soalan. Jangan kita just kita buat macam karangan pula. Jangan. Kita dalam sains, kita nak paling ringkas dan tepat. Kita tak perlu ayat berbunga-bunga. Alright, contoh soalan jawapan. 11A. 4 fizikal logam tulen. Okey, ni ialah antara sifat-sifat logam tulen. Permukaannya berkilat, mulur, boleh ditempa, kekuatan regangan yang baik, takat lebur dan takat didih tinggi, konduktor elektrik baik dan konduktor haba yang baik. Pilih 4. Okey, dapat 4 markah. Senang. Okey, tulis pun tulis macam ni. Tak payah buat karangan. Okey, 4 sifat fizikal logam tulen ialah ni. Selain itu tak payah. Okey, terus kepada poin-poin. Okey? Alright.
Soalan B. Okey, ikut kehendak Yang satu, 3 ciri sepunya alloy. Kuat, keras, tahan kakisan. Ni ialah ciri-ciri alloy. Okey, contoh lain bagi logam. Okey, contoh lain bagi alloy. Okey, keluli, gangsa. Kalau awak ambil yang diberi dalam soalan tadi, salahlah. Kita ambil contoh lain. Okey, apa yang tak ada dalam soalan tadi. Okey, yang ketiga, contoh bukan alloy. Ambil logam tulen tadilah, aluminium, besi. Okey, konsep alloy daripada kajian maklumat yang awak dapat, alloy adalah bahan yang kuat, keras dan tahan kakisan. Itu ialah ciri-ciri bagi alloy. Okey, jadi setakat tu sahaja. Kita sambung lagi next slide. Teruskan dengan perbincangan soalan kita. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.